Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunyi kat mana tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini kita boleh bertemu sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada minggu yang lepas. Dalam bab an-najasah, babun najasah, bab najis ataupun bab kenajisan. Dan saya dah sebut sikit sebanyak tentang perkara yang penting berkait dengan kenajisan, di mana kita wajib bersuci daripada najis. Itu hak nombor satu sekali lah yang kebiasaannya dibincangkan oleh para fuqaha dalam buku-buku fiqh mereka. Itulah hukum izalatun najasah, hukum menghilangkan najis. Of course lah wajib. Izalatun najasah wajibah, menghilangkan najis adalah wajib. Dan saya telah baca beberapa nas yang berkaitan dengannya. Pertama, of course lah, saya dah baca ayat Quran. Kerana dalam hal agama tidak boleh tidak kita bersandarkan atau berdalilkan kepada ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam mana-mana bidang, dalam mana-mana ilmu, of course lah ilmu agama, mesti kita rujuk kepada Al-Quran. Itulah surah Al-Mudassir ayat yang keempat. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu hendaklah kamu mensucikannya, yakni daripada najis. Sebagaimana kita wajib membersihkan diri daripada hadas, kita juga wajib membersihkan diri daripada najis. Najis ni merujuk kepada kotoran yang zahir yang diiktibarkan oleh syarak sebagai kotoran. Bukan yang diiktibarkan oleh akal. Kadang akal nampak macam kotor, tapi dia tidak najis. Kan? Air liur umpamanya, of course lah hingus, macam najis lah kot, kotoran, tapi dia bukan najis. Kotoran ni ialah kullu ainin mustaqzar syar'an, setiap ain atau perkara yang najis secara syarak, bukan secara akal. Akal ni kadang-kadang dia anggap benda tu kotor, tapi dalam syarak dia tidak kotor, dia tidak najis lah ya, walaupun kadang-kadang kita anggap macam kotor juga tapi dia tidak najis. Jadi Allah Ta'ala kata wasiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu daripada najis. Sebagaimana kita wajib bersuci daripada hadas, kita dah bincang dulu hadas kecil, hadas besar. Kita bincang pula pasal najis, kerana kita wajib bersuci daripadanya. Dan saya juga telah baca hadis-hadis Nabi SAW. Selepas kita membaca dalil-dalil Al-Quran, kita bacalah juga dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW. Sebab sebagai ilmu memang dia mestilah dinyatakan supaya lebih jelas akan sesuatu perkara itu. Macam fiqh lah walaupun kita belajar bukan detail sangat pun, tapi tak boleh tidak untuk kita bacalah suatu dalil agar kita lebih jelas. Dan itu pun yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi saya dah baca beberapa hadis. Antaranya saya baca hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tabrani. Dia panggil Al-Mu'jam. Saya tak pastilah Mu'jam Kabir atau Mu'jam Saghir, pasal dia ada dua Mu'jam kan. Dia ada tiga Mu'jam. Al-Mu'jamil Awsat, Al-Mu'jamul Kabir dengan Al-Mu'jamus Saghir. Ada Mu'jam Kabir besar, ada Mu'jam Awsat pertengahan, dan tak silap saya ada Mu'jam Saghir. Allah Ta'ala alam lah ya. Kalau belajar hadis dia tahulah, nanti saya rujuk balik. Ada tak Saghir? Rasa ada lah rasanya. Tak ingat kan. Tapi dalam salah satu mu'jam dia ada hadis itu. Dan mungkin dalam sunah-sunah yang lain, wallahu taala alam, di mana Nabi SAW bersabda, tanazzahu anil baul. Bersucilah kamu daripada al-baul. Al-baul ni ialah kencing ya. Fa inna amma ta'adzabil qabri minhu, kerana sebahagian besar azab kubur adalah daripadanya. Kata Rasulullah SAW ya. Disokong pula hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya. Di tengah jalan Nabi dengar suara dua orang sedang diazab. Maran Nabi bihaid min hitanil Madinah fasami'a sauta insanain yu'azzaban. Kata Ibnu Abbas, Nabi berjalan di dusun, salah satu dusun lah di Madinah. Nabi dengar suara orang sedang diazab, dua orang. Faqala Rasulullah, Nabi pun kata, amma ahaduhuma, salah seorang daripadanya, kana la yastatiru minal baul. Salah seorang itu dia tidak menutupi diri bila dia kencing. Satu riwayat lah. Satu riwayat lain, la yastanzihu minal baul, dia tidak bersuci daripada kencing. Dan saya dah hurailah sikit sebanyak hadis itu. Wa ammal akhar kana yamshi bin namimah. Salah seorang lagi dia berjalan bin namimah, dengan melakukan namimah. Apa mana namimah? Menghasut. Jadi jelas di situ orang ni dia tidak bersuci, ataupun boleh jadi najis kencing terkena pada pakaiannya. Dia tak jagalah ya. Jadi dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun ambil lah satu pelepah tamar. Nabi pecah dua. Nabi pacak di atas kuburan kedua-duanya. Dan Nabi berkata, macam Nabi kata ya hadis tu, Nabi kata la'allahu yukhaffif anhuma, bukan la'allahu. Nabi kata, macam mana hadis tu? Nabi kata asa an yukhaffifahuma. Bukan. Allah lupa matan dia. Nabi kata la'allahu macam mana? Nabi berkata mudah-mudahan dua pelepah tamar, bukan dua pelepah tamar, satu pelepah tamar Nabi pecah dua lah ya. Nabi kata mudah-mudahan Nabi kata mudah-mudahan kedua-duanya ini akan meringankan azab kedua-duanya selagi mana dia tidak kering. Ya. Jadi yang kata baca Quran, yang kata zikrullah di kuburan untuk ahli kubur, kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang baca Quran itu tidak ada yang sahih lah ya. Kalau ada pun hadis Ibnu Umar ya, yang dia baca 3 kul. Itu ada ulama kata hasan, antaranya Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi dia mauquf. Dia perbuatan sahabat Nabi, dia bukan marfu' ya, dia bukan perbuatan Rasulullah. Tapi dia disokong oleh hadis ni lah. Jadi nampak macam kuat sikit lah ya. Dan hadis ni dijadikan hujah kepada para ulama yang kata digalakkan membaca Quran ataupun berzikir di kuburan. Hadis ni yang paling kuat sikit pun. Pasal dia hadis Muslim. Jadi dia berkata kalau pelepah tamar meringankan azab mereka, maka zikir dan baca Quran lebih-lebih lagi. Dia guna kias lah ya. Nampak? Baik, itu antara hadisnya. Jadi kembali pada yang tadi, hukum membersihkan diri daripada najis adalah wajib. Of course lah ketika kita nak melakukan ibadat. Kemudian yang kedua saya dah sebut juga. Pertama hukum bersuci daripada najis. Yang kedua ialah hukum najis itu sendiri. Di mana hukum najis ialah bukan hukum najis. Dia panggil hukum sesuatu bersabit dengan najis. Tadi hukum bersuci daripada najis wajib ya.
Yang kedua ialah hukum sesuatu berkait dengan najis. Saya dah sebut kaedah para ulama. Itulah al-aslu fil asya' at-taharah ma lam tasbut an-najasah. Itu kaedah ulama. Asal-asal sesuatu itu adalah suci, melainkan jika telah sabit akan kenajisannya. Asal-asal sesuatu itu suci, melainkan telah sabit akan kenajisannya. Jadi benda tu dia suci dulu. Kalau ada najis baru dia jadi najis. Dia macam bumi lah ya. Asal-asal bumi adalah masjid suci, melainkan jika ada bukti akan kenajisannya. Kata Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ini satu keringanan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan khususiah Rasulullah SAW berbanding nabi-nabi dan umat terdahulu, di mana asas bumi adalah suci dan masjid. Adapun umat terdahulu, asas bumi adalah najis, melainkan setelah dibuktikan ia suci. Terbalik pula. Lagi susah lah ya. Kita ni mudah. Lepas tu dulu saya baca hadis Jabir dalam Sahih Muslim, Nabi kata asas bumi adalah suci dan masjid. Bila seseorang itu masuk waktu semayang, maka semayanglah. Al-ardu kulluha masajid fa ayyuma rajulin min umrati adrakathu shalah falyusall. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, boleh jadi umat terdahulu kalau dia nak semayang, dia kena semayang di tempat-tempat khusus. Di masjid umpamanya, di gereja, bukan gereja lah, mana di tempat-tempat khusus. Bukan boleh semayang macam kita. Kita tak kisah mana-mana pun, semayang tak semestinya di masjid surau. Boleh saja di mana-mana kerana bumi adalah suci. Baik. Kemudian saya masuk yang ketiga itu, itulah asal jenis-jenis najis. Najis secara amnya, bismillah, ada tiga. Satu mughallazah, satu mukhaffafah, satu mutawassitah. Mazhab Syafi'i, mughallazah merujuk kepada najis anjing dan babi. Mukhaffafah merujuk kepada air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun, dia tak makan selain daripada susu ibunya. Adapun mutawassitah, pertengahan, adalah selain daripada kedua-duanya. Jadi mughallazah ni mana berat, mukhaffafah ni mana ringan. Pasal apa berat? Pasal nak suci dia tu berat sikit. Air campur tanah kan 7 kali. Pasal apa mukhaffafah? Pasal ringan, tak payah basuh macam hot lain, cukup sekadar merenjis-renjiskan. Dan saya dah baca hadis Ummu Qais yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Atat Rasulullah bibnillaha saghir fa akhazahu Rasulullah wa ajlasahu ala hijrihi fa bala ala saubi. Fada'a an-nabi bima'in fa nadahahu wa lam yaksilhu. Ummu Qais bawa mari kanak-kanak. Nabi ambil, tak teribur dia kencing. Nabi ambil air, Nabi hanya merenjis-renjiskan. Nabi tak basuh pun. Sementara ada nanas yang lain, antaranya hadis Abu Samah yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, dan juga Ali bin Abi Talib. Baulul gulam yurash wa baulul jariyah, baulul gulam yurash, ya. Ataupun setengah riwayat baulul gulam yundah wa baulul jariyah yuksab. Kencing lelaki, kanak-kanak lelaki direnjis, kencing kanak-kanak wanita dibasuh. Itu yang sebut mukhaffafah, ringan. Pasal very easy untuk kita basuh, cukup senang. Mutawassitah ni tengah-tengah. Hak berat sangat pun tidak, ringan sangat renjih-renjih pun tidak, dia kena basuh betul, tapi memadai sekali saja basuhan. Baik. Jadi masing-masing ulama dalam masing-masing mazhab guna istilah yang sama, tapi makna dia tidak sama. Yang kita sebut mughallazah berat, mukhaffafah ringan, mutawassitah pertengahan, tu dalam konteks mazhab Syafi'i lah yang saya sebut, ya. Tapi dalam konteks mazhab yang lain, umpama mazhab Hanafi, Maliki, kadang dia menggunakan istilah yang sama tapi maknanya tidak sama. Ya. Sebagai ulama kata mughallazah ni najis yang disepakati, mukhaffafah najis tidak disepakati, ya. Mughallazah ni ada juga kata hadis yang qat'i, jelas,
Mukhaffafah ni hadis yang zanni, hadis yang tidak jelas, ataupun hadis-hadis yang khilaf tentang kenajisannya. Jadi macam-macam makna lah ya. Tapi masing-masing guna mughallazah, guna mukhaffafah. Ya. Kita guna juga, tapi makna yang begitu. Ya. Mughallazah, berat, anjing babi. Mukhaffafah, ringan, kencing bayi. Mutawassitah, yang di tengah-tengahnya. Ya. Kadang-kadang istilah masing-masing guna sama, tapi makna tak sama. Ya. Kemudian najis anjing dan babi, najis anak kecil lelaki tidak minum dan makan selain susu ibu, selain 2 najis atas. Ini makna kepada tiga-tiga tu lah ya. Contoh-contoh najis mutawassitah. Ya. Pertama darah, kedua nanah, ketiga bangkai, keempat mazi, kelima wadi, keenam arak, ketujuh tahid, kelapan kencing. Pasal apa saya kena nota mutawassitah dulu, patut mughallazah dulu. Tak apalah ya. Saya sebut ada mughallazah dulu lah ya. Balik pada yang tadi. Najis ni yang pertama mughallazah, najis yang berat. Apa najis yang berat? Merujuk kepada anjing dan babi. Anjing, majoriti ulama kata najis dia adalah najis yang berat. Ya? Kerana ada nas daripada Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan selainnya daripada Abi Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Setengah riwayat falyurikhu walyaghsilhu sab'a mirar. Kata Nabi, apabila anjing menjilat bekas minuman kamu, maka hendaklah dibuang air itu dan hendaklah dibasuh 7 kali. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat Nabi suruh basuh saja, tak ada suruh buang. Tapi ada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim sahaja ada riwayat Nabi suruh buang. Falyurikhu. Maksudnya Nabi suruh buang pasal dia najis. Kalau tidak, buat apa Nabi suruh buang? Ya tak? Nabi ni kalau tak najis biasa dia tak suruh buang. Macam lalat yang masuk dalam air tu kan, Nabi tak suruh buang. Menunjukkan dia tidak najis. Sebab itu bangkai sebahagian besarnya adalah najis. Tapi ada beberapa pengecualian. Antaranya ialah haiwan yang kecil-kecil. Jika dia masuk dalam air atau makanan, dia tidak menajiskan makanan itu atau minuman itu. Pasal Nabi kata, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Hadis Muslim pada Abi Hurairah. Ataupun Bukhari, bila lalat masuk ke dalam minuman kamu, Nabi kata rendam dia. Fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhir shifa. Sebab di sebahagian sayapnya ada penyakit dan sebahagian sayap yang lain ada penawar. Nabi suruh rendam lah. Masuk air itu tidak menajiskan. Jadi dia bangkai juga, tapi dia tidak mempengaruhi kenajisan. Ya. Nampak? Balik pada yang tadi. Jadi Nabi kata kalau anjing jilat bekas makanan kamu, basuh 7 kali, tapi buang air itu dulu. Bekas tu basuh 7 kali. Air itu buanglah. Menunjuk akan kenajisannya. Ya. Nas ni kata air liur saja. Macam mana dikatakan keseluruhan anjing itu adalah najis? Dan ini disebut dalam mana-mana buku fiqh. Kullu ajza'il kalbi najisun. Setiap daripada juzuk badan anjing itu adalah najis. Air liur je najis, Nabi sebut kan. Pasal apa? Seluruh badan. Sebab air liur dia datang daripada kumbahan badan. Sementara lah kata Imam Syafi'i rahimahullah, anjing dia menjilat-jilat badannya. Air liur tu dia daripada badan keluar air liur. Hasilnya air liur kan. Jadi dia kata badan tu semua najis lah ya. Di sisi majoriti, walaupun ada juga ulama kata yang najis tu hanya air liur saja, yang Nabi sebut air liur saja. Umpama yang standard dalam mazhab Ibn Hazm Al-Andalusi, mazhabuz Zahiri rahimahullah. Dia kata yang Nabi sebut anjing ni air liur saja. Jadi yang najis air liur saja. Hak lain bukan najis. Tak boleh dikiaskan katanya. Tapi majoriti fuqaha menjadikan hadis itu walaupun dinaskan hanya air liur, tapi keseluruhan badan dikiaskan. Bila air liur pun najis, badan dia semua najis. Dan itu lebih berhati-hatilah ya. Lebih berhati-hati. Walaupun ulama Ibn Hazm Al-Andalusi dia ada hujah dia, boleh pakai juga kan. Tapi kita ambil kira majoriti ulama kata najis, segelintir kata tidak najis. Baik.
Ada hadis yang lain kata Nabi SAW juga dalam Sahih Muslim, tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Kalau anjing jilat bekam makanan kamu, Nabi kata adalah kamu basuh 7 kali. Salah satu daripadanya adalah daripada air tanah. Nabi sebut air tanah salah satu daripadanya, ya. Dalam riwayat lain Nabi kata mula-mula air tanah. Dalam riwayat lain Nabi kata salah satunya air tanah. Dan dalam hadis Musnad Ahmad juga dengan sanad yang sahih, Nabi kata basuh 8 kali, yang ke-8 itu dengan tanah. Campur-campur semua, makna boleh tanah tu pada mana-mana basuhan. Boleh basuhan pertama, basuhan kedua, hatta basuhan terakhir pun boleh. Tapi sebaik-baiknya ikut dari sudut basuhan yang lebih bagus, kita basuh dulu najis tu, buang dengan air, mana campur tanah tu basuh lagi dengan air. Campur-campur semua bagi 7 kali minimum, ya. Itu mughallazah anjing, ya. Anjing. Yang kedua dianggap sebagai najis mughallazah, masuk kena cuci macam tu juga, ialah babi, khinzir. Sebut babi punya kasar sikit, ya. Sebut khinzir punya lembut sikit. Gila khinzir dalam televisyen kata. Dulu-dulu gila babi, lepas tu dia tukar gila khinzir. Lalu ni balik gila babi balik. Kan? Babi. Babi ni macam mana babi ni? Babi pun sama, majoriti ulama kata babi najis. Kenapa najis? Kerana hak nombor 1 sekali dikiaskan di atas anjing. Umpama kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam al-khinziru akhbas minal kalbi. Babi lebih teruk, lebih jijik daripada anjing. Jadi ulama kiaslah anjing kepada babi, ya. Sementara dalam Quran memang disebut babi tu najis. Babi ni memang najis, ya. Pasal ayat Quran Allah Taala sebut. Dan surah Al-Baqarah ayat 173 Allah Taala kata macam ayat tu? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 173. Ayat yang sama Allah Taala sebut juga surah An-Nahl ayat 115. Allah Taala kata, dan sesungguhnya diharamkan ke atas kamu al-maitah, bangkai. Adam, darah. Walahmal khinzir, dan juga daging babi. Dan apa-apa disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Diharamkan makan dan dia juga adalah najis. Najis tu memang najis lah, ya. Majoriti ulama kata najis. Cerita dia macam ni. Ulama sepakat daging babi adalah najis. Tapi dia pun tak sepakat selain daripada daging babi. Bahagian badan dia, tahi dia, kencing dia, adakah dia najis yang berat macam anjing ataupun dia najis macam yang lain juga? Majoriti kata dia macam anjing, ya. Di atas ayat Quran yang saya baca tadi, juga dalam surah selain daripada Al-Baqarah dan An-Nahlu, dalam surah Al-An'am 145 juga, yang kebiasaannya banyak dinukilkan dalam buku-buku fiqh, juga menunjukkan bahawa babi itu najis. Itu lebih jelas, ya. Pasal Allah Taala kata hurrima alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Macam ayat tu? Hurrima alaikumul bukan. Al-An'am ayat 145 bukan yang tu. Itu Al-Maidah ayat 3. Sama juga Allah Taala sebut babi najis, babi bangkai, babi darah diharamkan. Tapi yang lebih jelas babi tu najis ialah surah Al-An'am ayat 145. Kata Allah, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu ridsun. Kalau ayat-ayat yang tadi Allah Taala kata diharamkan saja. Tapi hak ni Allah Taala sebut dengan jelas. Ya. Benda-benda tu diharamkan, ujung tu Allah Taala kata fa innahu ridsun, ia adalah najis. Allah Taala sebut 3. Bangkai, darah, daging babi, dan ia adalah najis. Kata ulama, najis tu merujuk kepada daging babi kerana dia adalah aqrab maskur, perkataan yang paling dekat sekali dengan najis, ya. Jadi najis. Ya. Tapi mughallazah kah dia? Jadi majoriti kata mughallazah macam anjing juga kena cuci.
Segelintir kata tidak najis. Seumpama anjing, dia najis macam najis biasa saja. Ini hanya pendapat minoriti para ulama, tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih pendapat berkenaan. Kita belajar pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang berlawanan dengan mazhab dia sendiri, mazhab Syafi'i. Walaupun beliau dianggap sebagai the greatest scholar in Syafi'i sect. Maknanya dia adalah ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i. Nawawi lah. Tapi ada banyak juga pendapat-pendapat beliau hatta dijadikan research oleh sebagian student. Antaranya ialah siapa nama dia tu, Khalid Al-Astal, tak silap saya. Dia buat kajian tentang pendapat-pendapat Al-Imam An-Nawawi yang menyalahi mazhab Syafi'i dalam Al-Majmu' dan juga dalam Syarah Sahih Muslim. Kita dapati banyak juga. Salah satunya ialah Nawawi berpendapat bahawa babi ni bukan macam anjing. Dia hanya dicuci sekali sahaja. Dan dia sebut dengan jelas dalam Al-Majmu'. Katanya hadza huwa rajih min haitsu dalil. Pendapat inilah yang lebih kuat berdasarkan kepada dalil. Maknanya tidak najis macam anjing. Fa innahu yakfi ghuslatan wahidah. Babi ni cukup membasuh sekali saja. Wa bihi qala aksarul ulama. Sebenarnya dia kata ini adalah pendapat majoriti para ulama. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi orang tak ikut hak ni lah ya. Dan ulama-ulama Syafi'i yang mutaakhirin, yang terkemudian pun tak ikut bab ni. Tak ikut Imam Nawawi. Mungkin mereka melihat dalil ataupun hujah yang kata najis tu lebih kuat. Allah Ta'ala alam. Tapi sebahagian yang lain mengatakan bahawa pendapat Nawawi adalah lebih baik. Pasal apa? Kerana Nawawi kata dalam Syarah Sahih Muslim, al-aslu, dia kata macam mana? Dia kata asal-asal sesuatu itu adalah suci selagi mana sehinggalah, dia kata asal-asal sesuatu itu suci sehinggalah datang dalil dalam syarak. Jadi dia kata babi tak ada dalil yang kata dia macam anjing. Kan? Memang dalam Quran Allah Ta'ala mengharamkan babi. Kan? Dan ada ayat dalam surah Al-An'am yang kata dia najis. Tapi tidak soreh ia najis seperti anjing. Tak boleh kias dalam hal ni. Mesti tengok nah betul-betul. Nah tak ada. Jadi dia kata yang kuat dalam dalil ialah babi tidak seperti anjing. Kalau kita nak basuh hanya sekali sahaja. Mana dia bukan haiwan yang najis lah ya. Dia najis tapi basuh sekali saja. Jangan kata tak najis. Imam Nawawi kata najis tapi basuh sekali saja. Yakfa innahu yakfi ghuslatan wahidah wa bihi qala aksar al-ulama alladhina qalu bi najasatihi. Cukup basuh sekali saja, dan itu adalah pendapat majoriti para ulama yang berkata akan kenajisannya. Ulama kata najis tapi nak basuh 7 kali atau sekali khilaf. Majoriti kata basuh 7 kali, minoriti kata basuh sekali. Tapi Nawawi kata hak basuh sekali ni hak kuat sekali, hak rajih ya. Kerana ikut banyak pendapat Nawawi yang tidak distandardkan dalam mazhab Syafi'i pun ya. Ada banyak pendapat beliau yang tak sama dengan mazhab dia ya. Menyalahi mazhab dia sendiri ya. Biasalah dia mujtahid kan. Kau nak ikut je pendapat orang lain, baik tak payah jadi mujtahid. Ya tak? Dia mesti ada pendapat dia sendiri, asalkan dia kaji kuat dari sudut dalil je ya. Fiqh macam tu lah. Baik. Jadi anjing babi clear ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, cara nak cuci babi ni pun dia ada dua pendapat. Pendapat dia yang lama macam pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Itulah babi dibasuh sekali saja. Dan disebut oleh Al-Imam pengarang Al-Muhazzab tu. Siapa nama pengarang Al-Muhazzab tu? Dan juga disebut oleh Al-Imam Abul Husain Al-Yamani dalam kitab Al-Bayan. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab babi ni dia ada dua pendapat. Pendapat lama dia kata basuh sekali cukup. Pendapat baru dia kata basuh 7 kali. Macam anjing ya. Itu mughallazah. Yang kedua mukhaffafah. Selesai mukhaffafah. Yang ketiga mutawassithah. Mutawassithah tu hak tu lah.
Pertama, darah. Darah pun sama, tuan-tuan. Majoriti ulama kata ia adalah najis. Tak kira darah apa sekalipun. Cuma kalau sikit dia dimaafkan, tapi dia tetap najis. Ya. Itu pendapat majoriti para ulama. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dan sebagai ulama yang lain mengatakan sudah ijma'. Sudah disepakati bahawa darah adalah najis. Ya. Walau bagaimanapun, sebagai ulama yang mutaakhirin, yang terkemudian, yang latest, macam Al-Imam Syaukani rahimahullah, pengarang Nailil Autar, Al-Albani rahimahullah. Orang sebut Albani allergic sikit, kan? Tak allergic. Lagi saya ingat ada lagi beberapa orang yang kata tidak najis. Darah haid sepakat najis. Tapi selain daripada darah haid, dia kata tidak najis. Darah haid of course lah dia najis, kerana ia dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Antaranya hadis Abi Daud daripada Khawlah bintu Hakim. Ditanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna li saubun wahid ahidu fihi." Ataupun, "Laisa li illa saubun wahid ahidu fihi." Wahai Rasulullah, aku ni ada satu je kain. Masa aku haid pun aku pakai kain tu juga. Maka Nabi berkata padanya, "Idza tahurti faghsili mawdi'ad dam wa salli fihi." Nabi kata, apa masalah? Bila kamu dah suci daripada haid, kamu basuhlah tempat yang kena darah itu dan kamu semayanglah dengan kain itu. Kan? Dia pun tanya Rasulullah lagi, "Fa in lam yakhruj asaruhu?" Faqala Nabi, "Yakfikil ma' wa la yadurruki asaruhu." Wahai Rasulullah, kalau aku basuh-basuh darah tu tak hilang juga, ada bekas-bekas dia. Macam mana ya? Nabi kata, cukup kamu membasuhnya dengan air dan tidak ada masalah bekas-bekas yang ada itu. Kalau basuh-basuh dia tak hilang juga, Nabi kata tak apa, ya. Dah tak hilang, buat macam mana? Ya tak? Ya. Jadi haid tu jelaslah dia adalah najis, ya. Adapun selain haid seperti darah manusia, darah haiwan, majoriti kata najis dan dikatakan ijma', dan sebahagian kata tidak najis. Pasal apa kata tak najis? Pasal ada nas yang menunjukkan bahawa para sahabat Nabi SAW sembahyang dalam keadaan darah pada badan mereka. Ya. Sebab itu kata Al-Albani, wa da'wal ijma' manqudah bihaza an-nukul, ataupun bima sabaqa minan nukul. Dia kata dakwaan sebagai ulama yang kata ia adalah ijma' terbatal dengan hadis-hadis yang dinukilkan oleh para ulama. Banyaklah hadis pasal darah ni. Antaranya hadis Hasanul Basri dalam Sahih Bukhari secara muallaq, katanya la mazalal muslimun yusalluna fi jarahatihim. Kata Hasan Basri, walaupun dia tabi'in, tapi pendapat beliau dinukilkan hatta dalam Sahih Bukhari, macam Auza'i juga, kan? Dia kibarut tabi'in. Dia kata sentiasalah orang-orang Islam itu sembahyang dalam keadaan mereka luka. Maksudnya luka keluar darah depa sembahyang juga. Itulah maksud Al-Hasanul Basri, ya. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, di mana ada seorang sahabat Nabi SAW sama juga. Dia jaga Nabi dalam satu peperangan, tak silap saya. Kemudian dia ditikam oleh orang musyrikin, keluar darah, tapi dia masih solat sambil mencabut lembing itu sampai darah keluar bercucuran, dia sembahyang juga. Sama juga dalam kisah Umar Al-Khattab, dia ditikam. Bukan Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, dia ada kudis, keluar darah daripada kudisnya, tapi dia masih sembahyang dan dia tidak berwudu dan masih menukar sembahyang. Begitu juga dalam Sahih Bukhari tak silap saya, ataupun Muslim, Ibnu Abi Aufa, nazafa daman wa madha fi salati, keluar darah yang bercurah-curah daripada lukanya, kemudian dia meneruskan solatnya. Jadi ada banyak juga lah nas yang mana sahabat Nabi SAW sembahyang dengan darah pada badannya. Jadi kalau darah tu najis, sudah tentu sahabat tidak akan solat, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi sebaik-baiknya darah kita bersihkanlah, ya, kerana ia adalah najis di sisi majoriti. Tapi kalau sikit-sikit tu dimaafkan. Darah nyamuk umpamanya, setengah sembahyang geram kat nyamuk, boleh pukul nyamuk tengah sembahyang,
Kau tak boleh pukul. Boleh lah pasal dia menyakitkan. Benda-benda menyakitkan boleh pukul. Ada hadis lah. Dah sikit-sikit nak hadis je. Hadis tak ada lah pasal darah nyamuk kan. Pasal pukul nyamuk. Tapi pukul jengking ada. Pukul ular ada. Hadis Abi Daud daripada Abu Hurairah. Amaran Nabi bi qatlil aswadai fi shalah. Al-hayyah wal aqrab. Kata Abu Hurairah, Nabi suruh bunuh 2 haiwan yang hitam semasa semayang. Itulah jengking dan ular. Bukan nyamuk tu. Dikiaskanlah. Kerana jengking dan ular dia menyakitkan. Nyamuk pun menyakitkan juga. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi mengkiaskan nyamuk ke atas haiwan-haiwan yang menyakitkan. Jadi bolehlah pukul nyamuk. Cuma nyamuk tu jangan buang kat masjid pula. Masuk dalam poket. Ya. Ataupun lenyek kat badan kita tu. Kat baju pukul lenyek tu. Selesai masalah. Ya tak? Nabi SAW dalam sunnah Abi Daud, dia semayang kemudian lipan gigit dia. Apa dia buat? Ataupun jengking gigit dia. Dia pukul. Dan dia kata apalah, apa nama, teks tu saya tak ingat lah ya. Tapi dia kata apa nama, dia marahlah kat jengking tu ya. Jengking ni Nabi pun dia tak kenal. Dia gigit semua orang dia, Nabi kata ya. Nabi pun kena gigit jengking juga. Jadi darah ni najis ya di sisi majoriti. Nanah. Nanah juga adalah najis dikiaskan ke atas darah. Kerana nanah dia berasal daripada darah sebenarnya. Bangkai juga najis. Ayat Quran saya sebut tadilah. Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Nahlu ayat 115 dan surah Al-An'am 145. 4 ayat ni memang menjelaskan Al-Maitah, bangkai, Ad-Dam, darah, dan juga Lahmu Khinzir, daging babi. Tiga-tiga ni najis ya. Darah selain daripada hadis Khawlah bintu Hakim merujuk kepada darah haid najis, ulama juga kata darah itu najis menggunakan keempat-empat yang ayat saya baca tadi. Allah Ta'ala kata hurrima alaikumul maitatu waddam, diharamkan ke atas kamu bangkai dan darah. Bangkai najis, darah pun najis lah pasal Allah Ta'ala sebut sekali. Jadi pendapat ulama yang kata najis itu pun kuat juga, ayat Quran ya. Tapi yang kata tak najis pun kuat juga. Kan? Ada sama-sama kuat. Yang kuat mana? Ikut hak kata najis itu lebih baik ya. Pasal itu lebih berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi kalau darah tu banyak, basuh itu lebih baik ya. Kalau sikit-sikit dimaafkan ya. Bangkai ya, jelas ya bangkai. Bangkai adalah najis sama sekali. Tak kira bangkai apa pun. Sama ada di kalangan haiwan yang halal dimakan ataupun haiwan yang haram dimakan. Dan sebagian ulama kata bangkai manusia pun najis juga. Cuma majoriti kata tidak najis. Sebab Allah Ta'ala kata walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan anak Adam, Allah Ta'ala muliakan. Tapi selain daripada manusia, haiwan tak kira lah boleh dimakan atau tak boleh dimakan. Bila dia mati tanpa disembelih, kena gelek motorkar ke, dia mati, dia panggil al-maitah ialah mata ala hatfi anfi, mati begitu je, mana tidak disembelih. Ataupun disebut sebagai mata ala ghairi zabhin syar'i, apa-apa yang mati tanpa disembelih secara syarak. Dia bangkai lah. Kalau sembelih pun habis tak ikut syarak, bangkai juga. Kalau mati tak disembelih, kena langgar dah seumpamanya, bangkai juga. Tak kira halal dimakan atau tak halal dimakan, semua ada najis ya. Begitu juga haiwan yang terputus sebahagian daripada badannya, sama ada yang halal dimakan atau tak halal dimakan. Ayam kita terlanggar kaki dia putus, hidup lagi, tapi kaki dia yang putus tu juga bangkai. Pasal hadis Abi Waqid Al-Laisi dalam sunnah Abi Daud, Nabi kata maquti'a min bahimah wa hiya hayyah fa huwa maitah.
Apa-apa yang terputus daripada haiwan semasa dia hidup, maka yang terputus itu adalah bangkai. Tak kisahlah. Cuma dikecualikan daripada bangkai ni beberapa hal. Pertama, bulu dan tulang ataupun lain-lain bahagian. Khilaf ya. Sebagai ulama kata, hatta al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', dia ada satu bab khas, mazahibul ulama fi syi'r wal 'azam wal rish wal wabr. Dia kata pendapat-pendapat para ulama dari sudut bulu, tulang, al-qarnu, tanduk, najis ke tak najis bila dia jadi bangkai lah sebagian ulama kata najis, dan dia kata wa madhhabu ba'dil ulama annaha najisah. Mazhab kita dan mazhab sebagian para ulama, ia adalah najis. Bila haiwan tu mati, seluruh badan dia ada najis. Bulu ke, tulang ke, apa benda najis belaka. Itu sebagainya. Sebagian ulama yang lain kata semua najis, melainkan bulu tidak najis. Itu pendapat Al-Imam Ibn Munzir rahimahullah. Tak pernah dengar Ibn Munzir? Fiqh dia best. Saya suka baca buku Al-Imam Ibn Munzir. Antara buku dia yang famous ialah Al-Awsat fi Sunan. Merujuk pada fiqh para sahabat dan tabi'in. Dia ulama besar. Dan banyak yang kita nukilkan ijma' tu ijma' dia lah. Hatta Imam Nawawi kata, aku kalau nak rujuk ijma', aku akan rujuk Ibn Munzir lebih daripada aku rujuk ulama-ulama Syafi'i. Pasal apa? Li'annahu qudwatun fi hadzal fan. Kerana dia adalah alim dalam bab ini. Dia alim sungguh bab ijma' ni. Ibn Munzir kata bulu tak najis. Begitu juga Al-Imam Al-Muzani, anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata bulu tak najis. Orang lain najis belaka. Tulang, kulit, daging. Adapun Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Dawud Az-Zahiri kata tak najis belaka. Tulang dan bulu tak najis. Orang lain najis. Jadi itu mazhab-mazhab para ulama dalam hal ni. Masing-masing ada hujah masing-masing saya lihat. Yang saya tak perlu terangkan lah. Cuma kita lihat pendapat yang kuat ialah tidak najis. Itu saja. Fiqh contemporary banyak mentarjihkan bahawa bangkai semua adalah najis melainkan bulu dan tulangnya. Adalah dalil-dalil mereka, wallahu taala alam. Cuma Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dia bantah hal seumpama itu kerana hadis-hadis yang diriwayatkan, umpama hadis Anas bin Malik, hadis Sauban dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, dia kata tidak sahih, wallahu taala alam. Tapi ada juga dalam Sahih Bukhari yang sahih, umpama nas daripada Al-Auza'i. Dia kata adraktu nasa min salafil ulama yamtashituna biha wa yaddahinuna biha. Atau kama qala. Kata Al-Auza'i, aku lihat ulama-ulama salaf menggunakan sikat daripada tanduk gajah. Dan mereka menggunakan minyak daripadanya. Al-Auza'i yaqulu fi 'idhamil mauta aw nahwiha adraktu nasa min salafil ulama yamtashituna biha wa yaddahinun. Jadi di atas nas itu ada kata tidak najis lah. Baik. Bangkai dikecualikan juga kulit setelah ia disamak. Kulit asal bangkai, tapi bila kita samak dia jadi suci. Tak kecuali kulit haiwan yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Kulit biawak ke, kulit buaya ke, kulit apa ke, kalau samak suci belaka. Di sisi sebagian para ulama macam standard mazhab Syafi'i suci. Hatta Imam Syafi'i fatwa dia yang baru, dia kata boleh makan bahkan. Lembu kena langgar lori, matilah. Ambil kulit dia sama-sama makan kulit tu. Dia kata boleh makan, fatwa dia yang baru. Tapi ulama Syafi'i tak ikut fatwa tu. Dia ikut fatwa yang lama lah. Tak boleh makan. Boleh guna tapi tak boleh makan. Adalah dalil-dalil mereka. Dan Nabi SAW memang suruh ambil kulit haiwan. Kata Ibn Abbas dalam Sahih Muslim,
Ada orang bagi kambing kat Maimunah isteri dia. Kambing tu mati. Dia nak pergi buang lah. Nabi pun tanya, "Hal akhastum ihabaha fadabaktumuhu?" Nabi kata, "Kenapa tak ambil kulit?" Samalah. Sahabat mu kata, "Innaha maitah ya Rasulullah." Bangkai kan? Nabi kata, "Innama harma akluha." Ya, tak boleh makan, tapi bila kamu dah samak boleh guna. Itu nak maksud ya. Jadi bangkai ada pengecualian, kulit salah satu juga daripadanya. Lagi, itulah haiwan-haiwan yang kecil-kecil. Ya. Dia najis di sisi majoriti, tapi dia tidak menajiskan sesuatu itu. Kalau dia jatuh atas pakaian, dia jatuh atas air atau seumpama, dia tidak menajiskan air. Mana? Nak suruh berhenti tu kot. Isyak dah pun. Bangkai mazi. Mazi of course. Wadi. Of course. Pakat ulama dia najis. Ada hadis-hadisnya. Kemudian arak ni tak sepakat. Tahik kencing, ini pun nak kena ulas sikit. Tahik kencing manusia, sepakat para ulama najis, tapi tahik kencing haiwan, ulama ada perbezaan pendapat sikit di situ antara haiwan yang halal dimakan dan haiwan yang tidak halal dimakan. Adalah hadis-hadisnya ya. Nanti saya nak kena baca juga tu penting supaya kita ada idea, kita nampak lah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Clear? Jelas semua? Bismillah. Belajar tak banyak pun tak apa je lah. Jadi kita nampak. Dia itu kita belajar dah dulu dalam babul aniyah, the chapter of utensil, mana bekas-bekas makanan dan minuman. Yalah, bila ini kadang-kadang kita pergi rumah orang non-Muslim, kita tak tahu kan, dia ni guna untuk haiwan-haiwan ataupun makanan-makanan tidak halal atau seumpamanya. Kalau kita nampak dia guna, kita basuh lah. Tapi kalau kita tak nampak, kita tak payah basuh. Sebab dia ada hadis sebenarnya ya. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'labah Al-Khushani dan Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dulu kita dah baca masa babul aniyah dulu. Bekas-bekas makanan ni kita bincang ada beberapa bekas makanan. Pertama, bekas makanan daripada emas dan perak. Aniyatul zahab wal fiddah. Kita dah bincang itu. Yang kedua ialah aniyatul kufar. Bekas-bekas makanan orang-orang kafir. Bekas makanan orang kafir ni memang sahabat tanya Nabi. Abu Sa'labah Al-Khushani, dia tanya, "Ya Rasulullah, nahnu bi ardi qaumin ahli kitab. Afanaqulu fi aniyatihim?" Wahai Rasulullah, kami ni duduk di negeri ahli kitab. Itu dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Dalam Sunan Abi Dawud, Abu Sa'labah kata, "Wahum ya'kuluna wahum yashrabuna al-khamra wa ya'kuluna al-khinzir." Mereka ni minum arak dan makan daging babi. Macam mana buat? Pasal non-Muslim kan, ada dia makan benda tu. Maka Nabi kata, fa illam tajidu, Nabi kata faghsiluha. Nabi kata basuh. Nabi kata fa illam tajidu ghairaha faghsiluha. Nabi kata kalau kamu tidak dapati Nabi kata la ta'kulu fiha, jangan kamu makan di dalamnya. Illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Melainkan kalau kamu tidak ada bekas yang lain, maka Nabi kata basuhlah dan kamu makanlah. Kalau ada bekas lain, makan bekas lain Nabi kata. Tapi kalau tak ada bekas lain, basuh dan makanlah Nabi kata. Hadis ni juga dijadikan sandaran para ulama yang kata babi ni tak perlu basuh 7 kali. Pasal sahabat kata mereka makan babi, tapi Nabi kata basuh kemudian makan. Mana Nabi sebut basuh sekali je lah. Jadilah konteks kita pun sama juga kan, kita pergi rumah orang non-Muslim atau seumpamanya, jadi kita boleh makan saja as long as pinggan yang dia serve tu bersih. Tak perlu kita nak bawa pinggan sendiri daripada rumah dan seumpamanya ya. Dan kita belajar tu dalam fiqh al-aqalliyat, fiqh minority ya. Susahlah kita, hatta dalam waqi' masyarakat majmuk memang dibolehkan kita makanlah bekas orang-orang kufar tanpa kita bertanya atau membasuhnya. As long as dia dah bersih kan. Kita tahulah setengah-setengah kaum ni memang dia makan babi dan seumpamanya. Kita pun tak nak makanlah bekas makanan dia.
Mungkin itu lebih baik, tapi kalau kita dah di-serve, kita boleh makan, kerana bekas tu of course dia dah basuh selepas dia makan benda tu. Cukup lah, dia dah basuh kan. Okey lah. Jadi tak ada apa-apa masalah. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi? Tak ada ya. Jadi aku lukal azhar. Wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah kita berhenti hari tu. Bab kita berhenti malam ni. Mana tadi? Pasal arak ni saya nak kena hurai sikit. Tahi dan kencing pun haiwan saya nak kena hurai supaya kita faham ya, kita jelas ya. Lain-lain tak ada lah ya. Kemudian lepas tu cara menunjukkan najis mutawassithah ni baca go through saja. Cara menunjukkan najis mukha ni go through saja. Mungkin sekali kuliah lagi saya nak hurai pasal arak dengan air kencing haiwan yang halal dan tak halal dimakan. Hak lain tu go through saja insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita tasbih kafarah surah Al-Asr.